Okay, so semalam kita tengok macam mana nak selesaikan persamaan indeks. So hari ini kita akan belajar dua lagi, iaitu persamaan set dan persamaan logarima lah. Cikgu pergi kepada logarima dulu sebab ini lebih penting So selesaikan persamaan logarima, maksudnya awak dapat satu soalan ataupun satu persamaan, dalam itu awak nampak LOG lah, nampak logarima. Okay, so sebagai contoh, inilah cikgu bagi contoh-contoh soalan Awak nampak persamaan, dalam itu ada logarima. Okay, so untuk selesaikan persamaan logarima, langkah yang paling penting ialah kita kena pastikan kalau ada logarima, asas yang terlibat mesti sama. Contohnya kalau kamu tengok sini ada logarima, sini ada logarima. Okay, semua ni logarima. Okay, so benda pertama yang kamu kena pastikan ialah dalam persamaan itu, logarima itu mempunyai asas yang sama. Okay, so kalau kamu tengok saya punya yang pertama, dua-dua asas 2, okay. B saya semua asas X boleh. Sebelah kanan semua asas Y boleh. Okay. B pula semua asas X boleh. Okay. Tapi kalau dapat asas yang berbeza, mana contohnya? Cuba bagi contoh kan. Okay, tak apa. Kita pinjam soalan punya. Kalau kamu sekarang dapat logarima, asasnya berbeza. Contohnya ini. Soalan 15 ini. Dia logarima. Tapi satu asas 9, satu asas 3. Itu maksudnya logarima itu mempunyai asas yang berbeza. So untuk selesaikan persamaan logarima, persamaan so langkah pertama yang kamu mesti buat ialah kena pastikan asas yang terlibat untuk logarima dalam soalan itu mesti sama. Oh, soalan di sini nampaklah. Ini. Kalau kamu tengok asas dia berbeza. Satu asas 2, satu asas 4. Okay. So bila asas dia berbeza, kita tak payah fikir lagi lah macam mana nak selesaikan. Kita buat kerja pertama, iaitu tukar asas. Nah, untuk tukarkan asas kepada sesuatu logarima, kalau kamu masih ingat, logarima kita ada 4. Rumus logarima ada 4. Yang keempat itulah digunakan untuk tukar kepada asas. Okay. Dan kali ini tak macam semalam. Semalam kita logarimakan kedua-dua belah dan lepas tu perlu pakai kalkulator. So waktu itu kita semua tukar kepada asas 10. Kali ini lain. Kali ini contohnya soalan ini awak dapat log 2, log 4. Kita akan ubah salah satu supaya dua-dua jadi sama. Tak semestinya mesti tukar kepada asas 10. Itu bezanya So kalau asas dia berbeza, kerja pertama awak kena tukar asas dia dululah supaya asas dia jadi sama, gunakan rumus yang keempat. Okay. So sebagai contohnya yang cikgu tulis di sini, cikgu buat pada kertas lain Katakan soalan saya tadi, cikgu bagi apa? Okay, log 2x sama dengan log 4 8 tolak 2x. Ini contoh dalam nota cikgu So asas dia berbeza. Satu ialah 2, satu ialah 4. So kamu nak tukar kepada asas apa? 2. Okey, tukar ke. Biasanya kita lebih senang ialah tukar kepada asas yang lebih kecil So kita akan tukar kepada asas 2. So yang sebelah kiri ini jangan buat apa-apa. Sebelah kanan ini kita buat. So kita akan gunakan rumus keempat untuk tukar asas dia. Okey. Atas ialah apa? 8 tolak 2x. Okey. Bawah? 4. 4. Okey. Biasanya kalau soalan melibatkan tukar asas punya, kamu akan nampak salah satu, awak sebenarnya boleh cari nilai dia. Cuba tengok yang sebelah kanan, yang awak tukar asas punya. Bahagian atas dengan bahagian bawah. Yang mana satu sebenarnya awak boleh dapat nilai dia. Awak sudah tahu nilai dia. Ataupun awak boleh buat sesuatu untuk tahu nilai dia. Bawah. Bawah, okey.
So, kita akan buat bawah ini So, kita buat log 24 katakan sama dengan Y. Cikgu tak boleh tulis S di sini sebab S ada dalam persamaan kita. So, gantilah dengan apa-apa huruf yang awak nak lah. Okey, asas tetap asas. Apakah asas kamu? 2. Okey, apakah partner baru? Y. Y. Okey. So, selepas awak tukar ni, 2 kuasa apa sama dengan 4? 2. 2 kuasa 2. So, kita tahulah nilai dia ialah 2. So, dengan kata lain, yang bawah ini, kita boleh ganti dengan 2. Okay? Kita boleh ganti dengan 2, kita dapat log 2X sama dengan log 2, 8 tolak 2X bahagi 2. Kalau cikgu nak hilangkan bagi 2 ni macam mana Pindah. Pindah, macam mana pindah? Jadi darab. Jadi darab. So, cikgu dapat 2 log 2X sama dengan log 2, 8 tolak 2X. Ya, itu contoh tadi So, kalau sekarang cikgu bagi satu soalan, ada perbezaan asas. Jangan fikir banyak dulu. Gunakan hukum logaritma yang keempat, tukar asas dulu. Dan biasa sebenarnya soalan dia memang sudah setting macam ini untuk memudahkan kamu. Selepas awak tukar kepada asas, salah satu itu sebenarnya awak sudah tahu nilai dia. Awak boleh tahu nilai dia. So macam tadi ialah log 24. So awak calculate dapat satu nilai. Okay So selepas awak sudah dapat satu persamaan yang mempunyai asas yang sama, maka kali ini langkah kedua kita akan gunakan hukum-hukum logaritma yang ada. Tapi kali ini tujuan lain dengan semalam. Kalau semalam kita nak hurai, kali ini kita nak cantumkan. Kali ini kita nak cantumkan. Maksudnya daripada banyak-banyak log, kita cikgu ubah jadi satu log. Kita tengok senarai rumus kita. Ini senarai rumus yang dipekarkan dalam soalan. So kali ini saya akan gunakan hukum logaritma ini untuk cantumkan logaritma. Maksudnya cikgu tak nak begitu banyak logaritma. So, cikgu sepatutnya ikut arah ke kanan ke arah ke kiri. Supaya logaritma saya jadi kurang. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Yang kedua ini kita akan pilih yang kedua ini. So, dengan kata lain, bila dalam cikgu bagi satu persamaan logaritma, kalau asas sudah sama, kali ini minat kita ialah kita cari tambah, tolak dan darab dengan nombor biasa. Tambah, tolak dengan darab nombor yang biasa. Cikgu move balik So cikgu tulis di tepi ini, cikgu ubah cikgu terbalikkan. So kalau kamu tengok, cikgu tulis sini tambah, tolak dan darab dengan N. Boleh Sebenarnya cikgu sudah tulis rumus ini dengan arah terbalik arah ke kiri sudah. Dalam exam dia hanya bagi yang tadi punya, dia tak akan bagi ini. Awak sendiri yang terbalik tulis saja. So sekarang kita akan tengok soalan yang diberi itu, boleh tak saya jumpa tambah, tolak ataupun darab satu logaritma darab dengan nombor biasa. Kita balik kepada soalan tadi So tadi kita sampai sini. Dapat tak? Tambah apa dia soal lupa. Tambah, tolak ataupun darab dengan satu nombor biasa. Kita tengok sebelah kiri dulu. Sebelah kiri ada? Ada. Ada ini tak? Maksud saya ada ini tak? Kejap. Move ke sini pula. Kejap, cikgu move rumus kepada kamu. Untuk kamu. Tak. Yang sudah diasingkan, tak apalah. Kamu tengok ini ayah. Kamu tengok ini So ada tak? Awak punya di mana? Ayah, kejap. Okey. Cikgu turun bawah sikit. Ada tak? Rumus tambah ke, tolak ke, ataupun dengan darab dengan satu nombor biasa. Kita tengok sebelah kiri dulu. Ada tak? Ada. Ada. Yang mana satu? Darab dengan nombor biasa. Darab dengan nombor biasa. So kita akan gunakan rumus ini.
So dia akan jadi, cikgu akan buat benda ini ya, cikgu akan buat benda ini. So kita akan tapak log 2. So M, so siapa tulis di bawah? X ke 2? Cikgu nak tulis X kuasa 2 ke cikgu nak tulis X kuasa 2 ke cikgu nak tulis 2 kuasa X? Ikut rumus ini. Nah, X kuasa 2 ini yang cikgu akan tulis. Okey, sebelah kanan ada tak? Tanpa tolak ataupun darab dengan nombor biasa. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Mungkin ada di antara kamu kata ada, cikgu tolak. Tapi kalau kamu tengok betul-betul kalau kamu tengok betul-betul ini bukan dah. Sebab yang rumus kita ialah 1 log 5 tolak dengan 1 log 5. Tapi yang kita ada di sini, dia hanya ada 1 log 5. Dalam dia ada tolak. So ini dua bentuk yang berbeza. Okay. So sebenarnya sebelah kanan, kita tidak ada rumus untuk cantumkan. Memang inilah yang paling ringkas yang kita boleh dapat. Okay, itu maksudnya. Okay, balik kepada nota kita. So, apa yang awak buat, gunakan hukum-hukum log 5, kamu cuba cantumkan persamaan yang awak dapat dan awak ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan ialah awak akan jadi sebelah kiri ada 1 log 5, sebelah kanan ada 1 log 5, syaratnya asas mesti sama. Okay. Tapi mungkin ada masanya kamu tak mampu buat macam ini, kamu mampu buat sebelah saja ada log 5, sebelah sini ialah nombor biasa. Ada dua kemungkinan. Okay. So sekarang kamu tengok kita punya contoh tadi kita macam mana? Kita dua-dua belah ada log 5 ke sebelah saja ada log 5? Dua-dua belah ada log 5. Dua-dua belah ada log 5. So kalau dua-dua belah ada log 5, okey, ikut nota kita okey, dia kata apa? Kalau dua-dua ada log 5 dan asasnya sama, maka apa yang di dalam, maksudnya yang cikgu buat petak itu mestilah sama. So, cikgu buat kurungan di situ, buang log 5. Itu perasaan dia sebab dia sebenarnya pakai konsep ini. Apabila dua-dua ada log 5, asas yang sama, apa di dalam adalah sama. Tapi kerja kita seolah-olah kita buang LOG. Tapi sebenarnya bukan buat sebab sebenarnya kita pegang prinsip ini. So kita balik kepada soalan kita. So dua-dua kita ada log 5 yang mempunyai asas yang sama, maka apa yang di dalam mesti sama. So maksudnya apa sepatutnya sama? X kuasa 2 sepatutnya sama dengan 8 tolak 2X. Itu maksudnya. Kalau kiri kanan dua-dua ada log 5, maka apa yang di dalam sepatutnya sama. Okay, so langkah seterusnya selesaikan. So bila kita nak selesaikan persamaan ini, rupalah semua cerita atas ni, jangan tutup semua. Tinggal ini aja. So sekarang, ini persamaan apa? Macam mana selesaikan persamaan ini? Sekarang adakah ini masih persamaan log 5? X kuasa 2 sama dia ialah kuadratif. Dia bukan log 5. Dia ialah kuadratif. So kalau kuadratif macam nak buat? Pindahkan belah kiri. Pindah ke sebelah kiri. So kita ada S kuasa 2 tambah 2X tolak 8 sama dengan 0. Okey, tekan kalkulator, cikgu nak jawapan. Betul ke? Negatif 4 dan 2. Betul. Okey. So bila kamu dapat dua jawapan ini, jangan lupa tulis bentuk. Kalau jawapan senang, kamu boleh tulis bentuk pemfaktoran. Kalau jawapan susah, awak tulis bentuk rumus kuadratif. So kita dapat dua jawapan. Okey. Beza sikit dengan soalan indeks. Kalau soalan indeks kita dapat apa jawapan, kita percayalah itu jawapan dia. Tapi log 5 awak kena hati-hati. Okey. Sebab kamu jangan lupa dalam tarifan log 5, dia ada syaratkan. Okay, di mana tempat ini dan tempat ini tidak boleh bernilai negatif. So sekarang bila awak dapat dua jawapan di sini, awak kena tengok balik soalan kamu.
Adakah yang S ini letak di dua tempat ini yang tak boleh negatif punya? Kalau dia letak di tempat itu, awak terpaksa abaikan salah satu jawapan dia. Okay, kita tengok apa soalan asal kita. Mana letak X kita? Soalan asal kita. Okay, mana dia? Okay, ini soalan asal kita. Ini tempat letak X. So, boleh ke jawapan kita apa? Negatif 4 dan positif 2. So, boleh ke kita terima jawapan negatif? Okay, boleh ke terima jawapan negatif 4 dan 2 itu? Cepat tak boleh. Negatif 4 tak boleh. Sebab kalau dia letak di sini, dia langgar tarifan untuk logam 5. 2 boleh tak? Boleh. Kamu jangan setakat tengok, oh cikgu nombor 2 ialah positif, maka dia boleh. Kamu mesti ganti masuk ke dalam persamaan ya. So 2 letak sini, okey. Kalau 2 letak di sini, awak kena kira dulu. 8 tolak 2 kali 2, adakah itu positif? 8 tolak 2, adakah ini positif? Positif. So baru awak kata cikgu saya terima jawapan 2. Sebab ada masanya. Contoh awak kira-kira awak dapat S awak. S awak ialah 5 dan 5 dan 2. Okey, 2 tadi kita sudah kata boleh. Kalau kamu sekali tengok macam ni, cikgu ada 2 jawapan, 5 dan 2. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, 5 kalau letak di sini positif ke negatif? Kalau ini cikgu ganti dengan 5, okey tak? Okey tak? Adakah dia langgar peraturan ataupun tarifan untuk logam 5 kalau saya letak 5 di situ? Langgar. Kenapa langgar? Dan tempat itu tak boleh negatif saja. Kalau saya letak 5 di sini, cikgu ganti S itu dengan 5. Sebab kalau 5 bubuh kat tepi 2 tu nanti jadi negatif. Tepi, ini cakap sebelah kanan ya? Wah, Okey, tak apa. So, letak di sini dia okey. Letak di sini dia tak boleh. Dia tak boleh sebab bila awak kira ini nilai dia negatif 2. So, tak boleh. So biasanya kalau awak selesaikan soalan logam 5, kalau awak dapat 2 jawapan, cikgu selalu akan nasihatkan kamu cuba tengok balik adakah dua-dua jawapan itu kita nak terima. Tapi bukan tengok dari segi itu, oh dia positif, cikgu boleh. Oh dia negatif, cikgu dia tak boleh. Bukan setakat macam ini. Awak mesti ganti masuk kepada tempat ini, tengok dia keluar negatif tak. Macam tadi 5, elok kita nampak kan cikgu nombor positif 5. Tapi bila awak ganti masuk, rupanya dia akan keluar nombor negatif. So jawapan itu perlu diabaikan. Tinggal satu jawapan. Tapi biasanya kalau awak selesai memang dapat satu jawapan, tak payah semak lah. Kalau semak nanti dia diabaikan, awak tak ada jawapan. Kecuali soalan tanya awak, ini ada penyelesaian ke tak ada penyelesaian. So ini jawapan untuk soalan pertama. So walaupun kita dapat 2 jawapan, tapi kita hanya terima jawapan X sama dengan 2. Yang ini kita abaikan. Alasannya sebab kawasan itu tak boleh bernilai negatif. Okay ya? So kita tengok contoh yang seterusnya. Balik ke sini dulu. So bila kamu gunakan hukum-hukum logam 5 untuk cantumkan, macam tadi cikgu kata ada 2 kemungkinan. Satu ialah awak tapak sebelah kiri log, sebelah kanan pun log. Tapi satu lagi kemungkinan ialah awak tapak sebelah kiri ialah log, sebelah kanan ialah nombor biasa. Yang bahagian ini punya. So kalau macam ini, apa yang kita kena buat? Di mana benda ini sebenarnya awak sudah banyak kali buat. Awak tukar kepada bentuk indeks. Maksudnya yang cikgu cakap, selalu cikgu cakap itu asas, masih asas tukar partner. Awak buat kerja itu. Selepas awak buat kerja itu, lepas tu tak ada kaitan lah dengan indeks ke logam 5 lah, awak hanya perlu selesaikan. So secaraannya nak selesaikan persamaan logam 5, ini caranya. Sekarang kita tengok contoh yang ada. Cikgu saling semua contohnya dalam test box. Tak apa. Kita tengok contoh. Bawah sangat. Kita tengok 2 contoh ini Sekejap.
Besarkan balik. So kita tengok contoh A. So sekarang adakah logaritma kita mempunyai asas yang sama? A. Ya. Ya, dua-dua asas dua. So kita tak payah buat kerja samakan asas. Maka kita terus kepada langkah kita nak cantumkan logaritma yang ada. Okay. So kalau kamu masih ingat kita minat itu tambah tolak dengan darab nombor biasa. Adakah tak ada? Untuk soalan A dulu. Ada. Ada. Apa dia? Darab dengan nombor biasa. Darab dengan nombor biasa itu sebelah kanan. Okay, so untuk soalan A ni untuk soalan A ni sebelah kiri ada tak? Sebelah kiri ada tak? Ada. Ada tak mana-mana satu hukum boleh digunakan untuk cantumkan dia? Ada rumus? Tak ada. Tak ada Sebab kalau kamu tengok, jangan ditipu oleh tambah ini Tadi cikgu pernah terangkan, kalau hukum logaritma dia ada dua log. Suatu logaritma tambah dengan satu logaritma. Tapi sekarang kita hanya ada satu saja di dalam. So tak ada Bukan ada orang. Okay. Kejap. Okay. So sebelah kiri kita tak boleh buat apa-apa. So kita salin je lah. Okay. So selepas awak gunakan hukum-hukum logaritma yang ada untuk cantumkan, so sekarang awak tapak bentuk mana? Dua-dua belah ada logaritma ke sebelah aja ada logaritma? Ada. Dua-dua ada logaritma. So kita akan gunakan nota cikgu yang sebelah kiri punya lah. Apabila kedua-dua logaritma mempunyai asas yang sama, maka apa yang di dalam mesti sama. So maksudnya X tambah 3 sepatutnya sama dengan 49 kuasa 1/2. kuasa 1/2. Okay. So setelah awak buat sampai sini, lupakanlah semua cerita sebelum ini. Jangan tengok. Okay, hanya tengok persamaan ini. Selesaikan persamaan ini. Ini persamaan apa? Apa yang awak boleh buat? Pindahkan 3. Sorry, apa dia? Pindahkan 3. Okay, pindahkan 3 jadi? Pindahkan negatif 3. Okay, lepas tu? Apa maksudnya 49 kuasa 1/2? Kuasa 1/2 apa maksudnya? Punca kuasa. Punca kuasa 2 bagi 49 berapa? 7. 7. So ini sebenarnya 7 tolak 3. Jawapan? 4. Simple je sebenarnya. So kalau awak jawab soalan ini sebenarnya dia tak ada kaitan dengan cerita sebelum kita jawab. Dan biasanya kalau awak dapat satu jawapan tak payah pening lah. Itu mesti jawapan yang kita nak. Kita pun nak semak, terima ke tak terima. Kalau kita semak benda itu tak boleh diterima, nanti kita tak ada jawapan. Bila kita ada dua jawapan baru kita semak. So itu contoh pertama. Okay, sekarang kita tengok contoh kedua. Panjang sikit contoh kedua ini. Dah ke bawah. Okay. Kita tengok contoh kedua ini ya. Panjang betul. Kejap. Bergerak. Okey. Contoh kedua. Contoh B ini. So sekarang perlu ke saya tukar asas? Perlu ke saya tukar asas? Asas mereka sama tak? Sama. Tak sama. Okey. Yang pertama itu apakah asas dia? Sama. Sama kan? Semua ialah X. Syaratnya dia mesti sama. Dia tidak wajibkan, dia mesti merupakan nombor. Boleh ya? So kita tak payah lakukan kerja samakan asas dia sebab memang dia sudah sama. So kita akan pergi kepada langkah seterusnya, gunakan hukum-hukum logaritma untuk cantumkannya. Okey.
So, ada tak tanpa tolak dengan darat nombor biasa? Kita tengok sebelah yang lebih pendek punya dulu. Sebelah kanan ini ada, sebelah sini ada tambah, tolak ataupun darat dengan nombor biasa. Darab. Dia darat dengan nombor biasa tapi ada di sebelah dalam. Kalau rumus punya dia macam ini. Maksudnya logam 5 darat dengan nombor biasa. Yang kita ada di sini, walaupun awak nampak macam darat, tapi masalahnya 5 ini ada di sebelah dalam. So, bukan logam 5 darat nombor biasa. So, sebelah sini sebelah kanan ini tidak ada sifat darat nombor biasa. Sebab darat nombor biasa sepatutnya macam ini. Ya, so sebelah sini tak ada. Sebelah kiri mesti ada, panjang betul tu. Macam mana sebelah kiri? Kita ada apa? Ada tambah tak? Ada darab nombor biasa. Kita ada tambah. Kita ada tambah. Kali ini tambah ini okey sebab memang logam 5 tambah logam 5. Sama macam rumus kita. So kita ada tambah. Ada tolak? Ada. Ada sini. Lepas tu ada darat dengan nombor biasa? Ada. Ada. Ada 2 kan? Satu ini logam 5 darat 2. Satu logam 5 darat 3. So sekarang semua ni ada 4 benda. Darat nombor biasa, tambah, tolak, darat dengan nombor biasa. Yang mana satu kena buat dulu? Darab nombor biasa. Darat nombor biasa dulu. So dia akan, maksudnya kita akan gunakan hukum ketiga. So ini akan jadi apa? Log X. Sebelah dalam nak tulis apa? 2. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Dan belakang pun ada 1. Log X. Lepas tu cikgu akan tulis 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Yang ini tak ada apa. Kita biarkan dulu. Okey. Lepas tu Akak ni nak buat apa lepas ni? Teacher tak ada pemudahkan ke? 2 kuasa 2. 3 kuasa Boleh kalau itu cikgu tanya awak. Kalau awak kata awak nak pemudahkan, kita pemudahkan. So kita dapat log X 2 kuasa 2 4. Cikgu tunggu cadangan kamu. Okey. So 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 berapa? 27. 27. Okey, lepas tu nak buat apa pula? Cikgu tunggu cadangan kamu. Lepas tu nak buat apa? Memudahkan. Macam mana? Gunakan rumus. Tu. Tadi kita baru buat ini dan ini dan 2 lagi belum buat. So mana satu buat dulu? Tambah buat dulu ke tolak buat dulu? Dari kiri. Dari kiri So kita akan tulis log X. So apa dia? Macam nak cantumkan kalau ada tambah? Tengok rumus kamu. Boleh? Maka cikgu kena tunjuk rumus tu. Sekejap, mana rumus dia? Kalau tambah, apa kena buat? Boleh. Kalau ada logam 5 tambah logam 5. Apa yang kita kena buat di sebelah dalam? Kita darab. So balik kepada soalan tadi. So apa akan jadi? 4 darab. 4 darab 10, 40 lah. Boleh? Tolak log X 27. Okey, sambung. Bahagi. Kita akan buat bahagi. Kenapa? Setiap kali kamu cakap, kamu mesti ketawa sikit. So, kita akan buat 40 bagi 27. Boleh ringkaskan? Boleh ringkaskan? 40 bagi 27.
Tak boleh. Okey, tak boleh tak apa. Tak kisah Macam tadi 2 kuasa 2, cikgu nak kembang nak tarat dulu lah. Boleh, tak nak pun boleh, tak ada masalah. Okey, so sekarang kita berjaya lah tapak sebelah kiri 1 logam 5, sebelah kanan 1 logam 5. So kita akan gunakan prinsip itulah apabila kedua-dua logam 5 mempunyai asas yang sama, maka apa yang di dalam mesti sama. So maksudnya 40 per 27 akan sama dengan 5x kuasa 3. 5x kuasa 3. So bila sampai tangka ini, lupakanlah apa di atas, kita konsentrate kepada soalan ini saja. Okey. Kita konsentrate kepada ini saja. 40 per 27 sama dengan 5x kuasa 3. Okey, ini macam nak selesaikan. Macam mana? Macam mana? Soalan ni ada banyak cara selesai. So, cikgu tunggu cadangan kamu. Macam mana? Halo, semua orang sudah hilang. Macam mana? Jarak. Ha? Pindah 27. Pindah 27. So, kita akan tapak 40 sama dengan 5x kuasa 3 tarak dengan 27. So, tapak berapa? 5 tarak 27? 135. 100? 135. Okey. Lepas tu? Punca tak perlu pula. Bagi. Orang bagi dulu. Sini ada punca kuasa, sini ada kuasa 3. Pindah memang punca kuasa 3, tapi sekarang sini ada 135. Bagi. Kita bahagi dulu. Sebenarnya tadi bukan buat kerja tarak 27, tapi kita pindahkan 5. Tapi tak apalah sebab kita terlalu biasa nombor bawah nak tarak ke atas. Buat dulu. Lepas tu sekali pindah pun tak apa. Jawapan serupa je. So S kuasa 3 akan sama dengan siapa bagi siapa ni? 40 bagi 135 ke 135 bagi 40? 10 bagi 135. 40 bagi 135. Sekarang baru kamu boleh buat punca kuasa 3. Boleh punca kuasa 3. Okey, cikgu nak kamu tekan kalkulator. Cikgu nak jawapan. Tengok apa erti tekan tak? Punca kuasa 3 Dapat tak jawapan jawapan dapat jawapan 0.666666, betul? Ya. Tapi Tapi sebenarnya saya jawapan ini tak cantik dah. Jawapan ini tak cantik. Kalau tekan kalkulator dia tak mampu bagi awak jawapan yang boleh. Kalau awak tekan saja boleh kalkulator boleh bagi. Sorry. Saya ingat dia tak boleh bagi. Boleh. Daripada awak bagi saya ini awak akan membuat penghampiran kan? Tapi sebenarnya nombor tadi boleh tukar kepada pecahan, betul tak? Betul. Berapa dia? 2/3. 2/3. So ini jawapan dia. Boleh? Okay, sekarang cikgu ambil lagi contoh sebelah sini punya. Okay, kita tengok contoh pertama ini dulu. So, adakah dia mempunyai asas yang sama? Adakah dia mempunyai asas yang sama? Ya, teacher. Ya, semua asas Y. So, kita bolehlah terus kepada langkah seterusnya, gunakan hukum-hukum logam 5 untuk cantumkan. So, macam nak cantumkan? Ada jarak dengan nombor. Ya, ada darat dengan nombor. So, kita akan buat log Y. Lepas tu tulis apa? 2 kuasa 3? 2 kuasa 3.
2 kuasa 3. Yang ini log Y. Apa dia? Apa dia? Kuasa 2. 3 kuasa 2. Okey, seterusnya. Darab. Darab. Okey. Tara, apa dapat? 8 darab 9. 8. 8 9. darab 9. 9. Lepas tu? Tolak log Y. Tolak 2, 4, log 2. Y 2, 4, 2. Kalau siapa boleh cepat, awak sebenarnya boleh cepat. Macam ni ya, awak nampak 2 kuasa 3 yang 8. Dia kuasa 2 yang awak nak terus darab pun boleh. Ada orang dia akan Teacher, dapat bukan tolak 3 ke semua teacher? sekaligus. Pun boleh ya. So kita dapat log Y 8 kali 9 72. Lepas tu apa dia? Teacher. Oh, 3, sorry. Okay. Thank you. Okay, lepas tu Bahagi 2, 4, 2. okey, bagi 2, 4, 2 sama dengan 3. 3. Boleh ringkaskan lagi? Tak boleh. Okey, kalau awak rasa sudah tak boleh, maksudnya kita sudah siap langkah kedua itulah, kita sudah berjaya cantumkan. Okey, so tapi kali ini awak tak tapak sebelah kiri logam 5, sebelah kanan logam 5. Betul tak? Awak tapak sebelah kiri saja logam 5. Index. Ialah nombor biasa. So kalau keadaan macam ini, kita akan gunakan nota kita sebelah sini. Okay? Kalau kita dapat bentuk macam ini, apa kerja kita ialah kita tukar kepada bentuk indeks. So kita buat So tukar mana dia? Okay, ini. Kita tukar kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. Apakah asas kamu? Y. Y. Partner baru? 3. 3. So yang lama punya hantar ke sini. Okay. So selepas awak tukar dia kepada bentuk indeks, lupakanlah cerita sebelum itu, tak ada kaitan lah. Concentrate kepada ini sahaja. Macam nak selesaikan ini? Y kuasa 3 sama dengan 72 per 242. Macam mana nak selesaikan dia? Punca kuasa 3. Ya, okay. Kuasa 3 bila kita pindah ke sebelah kanan, dia ialah punca kuasa 3. So, Y sama dengan punca kuasa 3 bagi 72 per 242. Okay, jawapan? .667. Nanti cikgu ada saling tu. Okay. So, kita dapat 0.67. Nak tukar pecahan boleh tak? Tak boleh. Okay, kalau tak boleh, tak boleh lah. Okay. Bukan setiap kali kita boleh tukar kepada pecahan. Teacher. Ya? Apa dia? Kalau jawapan akhir, kalau dapat perpuluhan yang tak berhenti, kena ambil berapa tempat? Nombor sepatutnya 4 angka per erti. Sebenarnya soalan ini lebih cantik kalau awak bagi saya sampai 4 angka per erti. Maksudnya awak sepatutnya bagi saya 72 per 2. 6676. So sepatutnya awak kena bagi saya 0.6676. Ini lagi bagus. Okay. Secara amnya nombor kecil 4 angka per erti, kalau nombor besar boleh 2 tempat perpuluhan. Kalau tak pasti, bagi lebih. Paling senang cakap macam ni lah. Tak pasti kita bagi lebih. Kecuali soalan itu memang ada mention. Bagi jawapan kamu dalam 2 tempat perpuluhan. Macam dalam Google Quiz kali ini cikgu mention. Cikgu nak 2 tempat perpuluhan. Waktu itu nak tak nak, awak bagi 2 lah. Tapi kalau cikgu tak sebut, cikgu hanya suruh awak selesaikan. Maksudnya bebas. Bila bebas untuk standard SPN, nombor kecil 4 angka per erti, nombor besar 2 tempat perpuluhan. Boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Adakah asasnya sama? Ya.
Ya, so kita tak payah tukar asas, maka kita terus gunakan hukum logam 5 untuk cantumkan. So macam mana? Macam nak cantumkan? Bahagi. Okey, kita bahagi. So kita dapat log X. Kemudian 54 bahagi 2. 2. Tolak 3 sama dengan 0. Okey, lepas tu? Dua 7. Okey, kita kira itu bagi 2 dulu, dapat 27, boleh? Okey, lepas tu? Pindah 3. Okey, kali ini soalan ini cikgu tidak boleh buat, oh cikgu tolak jadi bahagi. Sebab kalau kamu tengok, walaupun sini ialah tolak, tapi dia bukan logam 5 tolak logam 5. Logam 5 tolak logam 5 baru boleh gunakan hukum. Ini ialah logam 5 tolak dengan satu nombor biasa. So kita nak ringkas tak boleh. So kita boleh buat pindah 3 ke sebelah kanan. Jadi positif 3. Okay, so kali ini sekali lagi kita tak dapat dua-dua belah logam 5, kita dapat sebelah aja. So kerja seterusnya ialah kita tukar kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. Apakah asas kamu? X. Apakah partner baru? 3. Okay. So bila sampai sini, macam cikgu selalu kata, lupalah cerita sebelum ini. Hanya concentrate kepada dia aja. Okay, macam mana selesaikan persamaan ini? 3. Okay, sebab 27 ialah 3 kuasa 3. So S ialah 3. 3. Okay, so ini ialah contoh-contoh soalan persamaan logam 5. Persamaan logam 5 mula dengan pastikan asas sama. Kedua, kita akan cuba cantumkan. Selepas kita cantumkan, baru kita tengoklah kita sebenarnya tapak sebelah macam dua-dua ada logam 5 ke, kita tapak yang satu logam 5, satu nombor biasa. Itu tidak dikawal oleh awak lah. Berkandung kepada awak ringkas apa yang awak tapak. So kalau dapat dua-dua belah logam 5, cara selesai ialah kita pegang tu. Bila dua-dua logam 5 asas sama, apa di dalam mesti sama. Okay, dapat satu persamaan baru, kita selesaikan. Kalau dapat bentuk sebelah aja ada logam 5, sebelah tak ada logam 5, teknik seterusnya ialah kita tukar kepada bentuk indeks. Yang cikgu selalu kata, asas tetap asas, tukar partner. So awak akan dapat satu persamaan baru. Daripada persamaan baru itu, awak fikir baliklah apa nak buat. Macam tadi kan, ada masanya kita dapat kuadratif, ada masanya kita dapat persamaan biasa, ada masanya kita kena buat punca kuasa. Itu tidak dikawal oleh awak. Dia bergantung kepada soalan saya. So itu tentang persamaan logam 5. So untuk persamaan logam 5, latihan kamu ialah latihan 4.4.1 pada muka surat 11. Okey, logam 5. Iaitu soalan 11 sampai 18. Okey, ini ialah untuk persamaan logam 5 punya. Kamu tunggu cikgu kerja, cikgu nak stop record kemudian sambung record semula. Kalau tidak panjang sangat.